Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengapa saya memilih Pakatan Harapan setelah saya berjuang hampir 20 tahun dalam arena pembangunan belia, hampir 20 tahun dalam arena NGO untuk berkhidmat dalam masyarakat. Sudah tentu tuan-tuan sekalian, saya selaku pemimpin muda sangat risau akan masa depan negara. Tuan-tuan risau tak tidak? Tuan-tuan risau tak tidak? Sebab itu saya rasa bersalah kalau saya bekas pemimpin anak muda tetapi saya masih duduk tinggal senyap di rumah tanpa melakukan sesuatu, tanpa membuat keputusan untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk membuat perubahan. Saya rasa saya adalah orang yang bacul. Sebab itu tuan-tuan, saya mengambil keputusan yang sangat berat ini sebab saya bukan daripada latar belakang politik. Saya merupakan aktivis masyarakat. Saya merupakan aktivis marhain yang memperjuangkan isu kemiskinan, isu pelajaran, isu pendidikan, isu anak muda dan sebagainya. Mengapa saya mengambil keputusan yang sukar dan payah untuk masuk dalam politik? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan sekalian, kerana saya risau dengan masa depan negara. Saya risau tentang masa depan anak-anak muda. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang betul, kalau kita tidak menghantar pemimpin yang baik dan yang berintegriti, saya sangat risau akan masa depan negara. Dan yang paling merisaukan tuan-tuan sekalian adalah anak-anak muda yang akan hidup 20, 30, 40 tahun akan datang kalau mereka mewarisi sebuah negara yang rosak. Sebuah negara yang kalau kita pergi ke luar negara sangat memalukan dengan isu-isu rasuah. Maka kita sangat sukar untuk menerima anak-anak kita, adik-adik kita, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kaum ibu yang berada di rumah. Kita sangat sangsi dan sangat bimbang dengan masa depan mereka. Sebab itu bila kita melihat isu-isu rasuah seperti 1MDB, kita lihat yang terbaru, Datin Sri Rosmah telah disabitkan hukuman kesalahan kerana tuan-tuan sekalian, kerana mengambil rasuah untuk satu projek pendidikan untuk anak-anak luar bandar. Mengapa ini boleh terjadi tuan-tuan sekalian? Dahlah rakyat susah, dah rakyat merana, tiba-tiba ada pemimpin yang mengambil kesempatan atas kesusahan rakyat untuk mereka mengisi poket-poket mereka. Ini tidak boleh saya terima tuan-tuan sekalian. Kerana apabila saya memimpin Majlis Belia Malaysia, ini perkara yang saya tekankan kepada anak-anak belia kita bahawa ini adalah platform untuk anda menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau anda lulus ujian memimpin dengan baik, mengurus harta belia dengan baik, kamu akan menjadi seorang pemimpin yang baik untuk negara. Sebab itu tidak cukup kita lawan rasuah tuan-tuan sekalian. Sebab tidak cukup kita melawan pemimpin-pemimpin yang korup, tetapi kita harus memberikan alternatif bahawa kita membariskan pemimpin-pemimpin yang bukan sahaja berintegriti, bukan sahaja bertaraf lokal, memahami masalah rakyat, penderitaan rakyat, isu kemiskinan, isu pendidikan, anak-anak muda, berkaitan dengan isu perumahan. Tetapi kita harus menampilkan, dan saya yakin Pakatan Harapan telah membariskan beberapa calon-calon dan hampir kesemua calon yang kita yakini mereka ini boleh menjadi seorang pemimpin yang baik. Sebab itu saya melihat sini tuan-tuan sekalian, apabila saya ditempatkan di Yayasan Negeri Sembilan, saya lihat bagaimana perkembangan Yayasan Negeri Sembilan ditakbir dengan baik ketika duit yayasan hanya tidak cukup untuk membayar even kepada gaji-gaji staf-staf yang ada pada yayasan. Tuan-tuan pun tahu bahawa yang memimpin yayasan adalah Yang Amat Berhormat Tok Min. Apabila mengambil alih yayasan dalam keadaan yang tidak ada duit tuan-tuan sekalian, hanya duitnya cukup-cukup mungkin sedikit sahaja. Bila saya melihat track record yang telah ditakbir dan diuruskan dengan baik oleh Kerajaan Pakatan Harapan, saya rasa saya buat keputusan saya harus dokong perubahan ini. Tuan-tuan setuju atau tidak? Sebab itu saya terpanggil. Kalau saya tidak bersama dengan perubahan ini, orang budak-budak muda akan marah saya. Mengapa Zulkifli Johar, mantan Presiden Majlis Belia Malaysia, tidak bersama dengan perubahan dan menawarkan kepimpinan yang baik untuk negara. Sebab itu tuan-tuan, memang tuan-tuan lihat saya kecil. Memang tuan-tuan, saya umur 43 tahun. Ada yang kata saya 26 tahun. Ada yang memperkecilkan saya tuan-tuan sekalian. Kecil-kecil cili padi tuan-tuan sekalian. Jangan dianggap kecil. Orang kata saya tidak ada pengalaman pentadbiran. Saya memimpin Majlis Belia Malaysia. Saya masuk hampir setiap mesyuarat-mesyuarat berkaitan dengan polisi negara. Saya masuk dalam majlis kos
kos sara hidup negara, bincangkan isu-isu rakyat, harga barang naik, bagaimana nak menangani harga telur dan sebagainya. Saya bukan tidak ada pengalaman, tuan-tuan sekalian. Ini pengalaman yang saya harungi selama 10 hingga 20 tahun. Dan apabila saya melihat Datuk Seri Anwar sentiasa memainkan slogan, parti PKR adalah parti derita. Ini yang memanggil saya. Kerana perjuangan adalah penderitaan, tuan-tuan sekalian. Saya sebut bahawa saya selalu petik kata-kata Pak Agus Salim, tokoh kemerdekaan Indonesia, menyebutkan bahawa memimpin adalah menderita, bukan menumpuk harta. Tuan-tuan, memimpin, jadi calon ahli parlimen, jadi calon menteri, bukan untuk memperkayakan poket. Tuan-tuan, saya telah lalui. Orang berebut-rebut nak jadi Presiden Majlis Belia Malaysia kerana boleh rapat dengan menteri, boleh rapat dengan Perdana Menteri, boleh dapat projek itu dan ini. Tetapi saya tidak lakukan sepanjang 4 tahun saya memimpin Majlis Belia Malaysia. Kerana itulah training ground saya, tuan-tuan sekalian. Kalau saya gagal di sini, saya tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Sebab itu, saya petik kata-kata Abraham Lincoln. Presiden Amerika menyebutkan bahawa nearly all men can remain adversity. Hampir semua manusia, hampir semua pimpinan boleh kekal berintegriti waktu susah. If you want to test man, give him power. Kalau kamu nak test, berikan kuasa kepada orang tersebut. Lihat bagaimana sama ada dia boleh berintegriti atau tidak, tuan-tuan sekalian. Dan saya telah lalui 4 tahun saya memimpin Majlis Belia Malaysia. Tuan-tuan sekalian, saya tahu mana lubang nak buat duit, mana boleh sakau dan mana boleh itu, tapi saya tak buat, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah saya tidak buat dan alhamdulillah saya sudah melepasi ujian tersebut. Sekarang masa saya untuk, tuan-tuan, menyumbang kepada arena yang lebih besar. Saya mahu menjadi sebahagian dari perubahan. Saya mahu melupuskan lagi salah guna kuasa rasuah yang sangat menjelekkan orang muda. Saya nak tanya orang-orang muda dalam ni, mahupun yang dalam talian, adakah anda boleh benarkan lagi rasuah berbaharaja di Malaysia? Adakah anda ingin melihat kedudukan Malaysia jatuh dalam indeks persepsi rasuah dan kita semakin jatuh dan semakin jatuh, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan nak lihat atau tidak? Kakak-kakak, ibu-ibu nak lihat tak Malaysia terus jatuh dengan rasuah? Sedangkan tuan-tuan sekalian, Malaysia terkenal sebagai satu bumi yang sangat subur. Bumi yang sangat sejahtera. Namun tuan-tuan sekalian, masalahnya kita tidak ditakbir oleh orang yang betul. Bukti sudah ada, tuan-tuan sekalian, disebut oleh Datuk Romli tadi. Saya sebut tentang Yayasan Negeri Sembilan, bagaimana keuntungan yang kita sudah jana di Yayasan Negeri Sembilan berkat kita, tuan-tuan sekalian, menyemak semula, tuan-tuan sekalian, perjanjian yang menguntungkan toke-toke besar. Kita semak semula perjanjian-perjanjian supaya tidak berlaku ketirisan di Yayasan Negeri Sembilan. Kerana Yayasan Negeri Sembilan, tuan-tuan sekalian, adalah bertujuan untuk menjana keuntungan, duit untuk dipulangkan semula kepada pendidikan anak-anak. Tuan-tuan, yayasan yang diamanahkan sepatutnya untuk masa depan anak-anak kita, tuan-tuan sekalian, tetapi gagal untuk berfungsi dengan baik. Namun alhamdulillah saya melihat sendiri bagaimana berkat pentadbiran yang baik, tata kelola yang baik, mengurus duit yang baik, segala duit-duit tersebut bukan untuk menguntungkan pemimpin, tetapi adalah untuk menguntungkan rakyat dan anak muda Negeri Sembilan. Sebab itu ni bukti, tuan-tuan, bukan cakap kosong. Sebab itu bila saya melihat perkara ini, ditambah pula apabila Yang Amat Berhormat Tok Min selalu tekankan kepada saya kerana saya menjaga hal ehwal mahasiswa dan belia di Yayasan Negeri Sembilan. Dia kata, Julfitri, setiap program-program mahasiswa yang melibatkan mahasiswa Muslim mesti dimulakan dengan solat. Itu trigger saya, tuan-tuan sekalian. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Itulah asas. Dan apa yang disebut oleh penceramah sebelum ini menyebutkan bahawa agama adalah asas integriti kita. Sama ada dia Muslim, sama ada dia Buddhis, sama ada dia Hindu. Apabila dia berpegang kepada agama, tuan-tuan sekalian, insya-Allah dia akan menjadi insan yang berintegriti. Sebab itu bila Tok Min sebut, Julfitri, setiap program-program pembangunan mahasiswa mesti dimulakan dengan solat berjemaah bagi mahasiswa yang Muslim. Kerana itulah merupakan perisai asas kepada integriti seorang mahasiswa Muslim. Betul tak, tuan-tuan sekalian?
Itu sangat menarik bagi saya. Ditambah pula bukan sahaja hebat beragama, ya, hebat juga mentakbir. Kita tidak mahu orang yang kelihatannya warak, kelihatannya beragama, tapi masalah mentakbir ada problem, ada rasuah, ada salah guna kuasa. Kita nak lahirkan mahasiswa, anak-anak muda yang berintegriti, yang kuat kepada berpegang kepada agama, dalam masa yang sama dia juga cekap mentakbir dan menjadi pemimpin yang baik. Bahkan selamat kalau duit rakyat berada di tangan mereka. Tuan-tuan nak yang macam mana boleh pilih. Dan saya yakin tuan-tuan yang hadir pada malam ini boleh juga melihat bersama-sama dengan kita bagaimana Kerajaan Negeri Sembilan ditakbir dengan baik, yang resapnya sudah mencapai 1 bilion, yang sewajibnya keuntungan ini kita pulangkan semula kepada rakyat. Sebab itu Menteri Besar jawatannya hanya 2 penggal, Wabi kan? 2 penggal saja supaya kita nak pastikan 1 penggal tak lulus lagi, tapi mesti dibawa selepas ini bahawa jawatan Menteri Besar mestilah tidak lebih daripada 3 penggal. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kita takut manusia apabila diuji dengan kuasa maka akan menjadi perkara yang sama. Sebab itu kalau perkara yang sama berlaku tuan-tuan sekalian, berulang semula, tuan-tuan boleh campak pemimpin-pemimpin ini. Setuju? Tuan-tuan, setuju? Kalau Pakatan Harapan lakukan perkara yang sama, kita boleh humban mereka kerana mereka tidak lagi menjaga kepentingan rakyat, bahkan menjaga poket mereka sendiri. Setuju tuan-tuan sekalian kita humban? Perkara yang sama tuan-tuan sekalian, sebab kita bukan memperjuangkan Pakatan Harapan. Kita memperjuangkan inti perjuangan tersebut yang lebih utama. Sebab orang tak dapat beza. Ya, ada orang sokong sesuatu parti sampai mati kerana yang disokongnya adalah parti, bukannya inti perjuangan parti tersebut. Sekiranya Pakatan Harapan melakukan penyelewengan, saya juga orang yang pertama akan menegur dan akan keluar. Kerana apa? Kerana inti perjuangan itu tidak lagi ditekankan tuan-tuan sekalian. Sebab itu saya nak berikan satu saranan kepada anak-anak muda di Malaysia. Sebab saya dipilih di Rembau, atas status saya, pengalaman saya, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, adalah bukan saja untuk mewakili Parlimen Rembau, tapi nak mewakili Malaysia tuan-tuan sekalian. Untuk kita bawa semula Malaysia ke takuk kegemilangan tuan-tuan sekalian. Boleh atau tidak? Kita ada pemimpin yang hebat, yang telah teruji tuan-tuan sekalian. Adat Teluk, himpunan kapal. Adat Bukit, himpunan kabus. Adat pemimpin tahan diuji. Dan kita ada pemimpin yang teruji tuan-tuan sekalian. Apabila Datuk Seri Anwar tawarkan kepada saya, Julfitri masuk, bantu, perkuatkan elemen Melayu Islam dalam masa yang sama. Kita adalah parti yang sangat memelihara kemajmukan. Sangat meraihkan India, orang Cina, orang Kadazan, Iban, yang mana satu ketika dahulu saya memimpin MBM, itu juga semangat yang saya bawa. Saya bukan hanya memimpin belia Islam tuan-tuan sekalian. Saya memimpin belia India. Even kawan saya, Saudara Guprit ada pada malam ini. Ya, kita revive balik majlis belia Sikh. Sebab kita percaya bahawa sebagai seorang pemimpin yang baik, kita bukan hanya memimpin belia Islam kerana kita Malaysia sangat majmuk. Kalau tuan-tuan yang sangat bimbang terhadap masa depan Melayu, pastikan Rembau dimiliki oleh Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Itu caranya nak tambah MP Melayu yang lebih ramai. Dalam masa sama, kita pemimpin Melayu Islam yang sangat menghormati kemajmukan, sangat menghargai kepelbagaian kaum. Sebagaimana Islam pernah memerintah Spanyol, tuan-tuan sekalian, 800 tahun dengan konsep convivencia, di mana Islam, Yahudi, Kristian boleh duduk bersama, memerintah secara bersama, diberikan ruang untuk mentakbir tanpa ada masalah, tuan-tuan sekalian. Malaysia boleh buat atau tidak, tuan-tuan sekalian? Kita ada pemimpin yang sangat memperjuangkan isu Islam dan Melayu. Tuan-tuan kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim, sangat konsisten memperjuangkan Islam, sangat konsisten memperjuangkan soal bahasa Melayu. Tetapi dalam masa yang sama, beliau merupakan orang yang sangat menghargai dan meraihkan kemajmukan. Kerana rakyat India, rakyat Melayu, rakyat Cina, Kadazan, Iban, orang asli adalah rakyat kita, tuan-tuan sekalian. Mengapa kita boleh mendiskriminasikan ataupun kita menyisihkan kalau kita lihat belia Cina, rakyat Cina, ibu-ibu kaum Cina yang miskin? Adakah kita tidak ada tanggungjawab untuk membantu? Mereka juga manusia atau tidak, tuan-tuan sekalian? Mereka manusia atau tidak, tuan-tuan sekalian?
Mereka manusia, tuan-tuan sekalian. Sebab itu perjuangan Pakatan Harapan, perjuangan Parti Keadilan Rakyat adalah perjuangan menegakkan kemanusiaan, menegakkan keadilan, menghapuskan rasuah, kerana rasuah adalah penyebab kepada ketirisan, penyebab kepada kehilangan pendapatan negara yang kita tak dapat pulangkan semula kepada rakyat, tuan-tuan sekalian. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, akhir saya nak merayu, tuan-tuan sekalian, walaupun tubuh saya kecil, tuan-tuan sekalian, insya-Allah dengan amanah, kepercayaan tuan-tuan, insya-Allah saya galas dengan baik. InsyaAllah saya cuba, tuan-tuan sekalian, menjadi seorang pemimpin yang baik sebagaimana yang saya telah teruji, alhamdulillah, di Majlis Belia Malaysia. Saya harap saya boleh menjadi seorang pemimpin yang baik, dan slogan saya pemimpin adalah menderita bukan menumpuk harta akan menjadi slogan saya, tuan-tuan sekalian. Dan saya akan pastikan kawan-kawan yang lain juga, tuan-tuan sekalian, kalau mereka ingin memimpin, mereka perlu pakai slogan yang sama. Kalau nak kaya raya, kalau nak kumpul duit yang banyak, buat bisnes betul-betul. Bukan untuk jadi ahli politik, tuan-tuan sekalian. Ahli politik adalah untuk berkhidmat kepada rakyat. Menderita, tidak tidur malam, ya, terpaksa mengorbankan masa dengan keluarga. Dan itu sebenarnya, tuan-tuan sekalian, yang kita harus kembalikan balik nilai sebagai seorang pemimpin politik. Dan itu yang saya belajar dengan Datuk Seri Anwar, bahawa memimpin adalah menderita. Memimpin adalah kita memperjuangkan isu nelayan, isu penoreh getah, isu barang naik. Bukannya memperjuangkan kepentingan diri dan kelompok yang sempit, tuan-tuan sekalian. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, saya sangat berbesar hati apabila ditawarkan dan mahu menjadi sebahagian daripada perubahan, dan sebagai seorang yang pernah memimpin generasi muda, insya-Allah, tuan-tuan sekalian, kita nak orang muda bersama-sama masuk menyokong Pakatan Harapan dan bawa satu budaya baru untuk Malaysia. Boleh, tuan-tuan? Saya nak tanya anak muda yang hadir pada malam ini, boleh tak kita, ya, lahirkan satu Malaysia yang lebih hebat? Boleh atau tidak, tuan-tuan sekalian? Undilah Pakatan Harapan, dan insya-Allah, tuan-tuan sekalian, kita ingin melihat Malaysia akan sebaris dengan negara Sweden, sebaris dengan negara New Zealand, sebaris dengan negara-negara Skandinavia yang sentiasa, tuan-tuan sekalian, menempati 10 ranking terbaik dunia di mana-mana ranking. Kita boleh, tuan-tuan sekalian. Kalau kita ada pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, yang tolak rasuah dan sebagainya, yang mana perkara ini akan kita pulangkan semula, tuan-tuan sekalian, keuntungan itu kepada rakyat, insya-Allah. Boleh atau tidak, tuan-tuan sekalian? Kalau dah boleh, saya kena berhenti, tuan-tuan sekalian, kerana tuan-tuan dah faham, tak perlu kita bersyarah panjang, kerana kita akan pastikan pada 19 November adalah milik Pakatan Harapan. Boleh? Kita mobilas anak muda seluruh Malaysia. Kita mobilas semua, ada ibu-ibu, bapa-bapa, saudara mara kita, insya-Allah kita all out, tuan-tuan sekalian, untuk melihat Malaysia yang lebih maju, tuan-tuan sekalian. Kalau tidak, kita akan terus menangis, tuan-tuan sekalian, dan kita tak boleh melepaskan peluang ini untuk kita bersama-sama untuk Malaysia, tuan-tuan sekalian. Ayo! 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 Kita! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.